Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Azrin dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kami daripada kumpulan 14 akan mengupaskan topik tentang tingkah laku mengatasi atau lebih dikenali sebagai coping behavior. Apakah yang dimaksudkan dengan coping behavior? Menurut Kamus Lengkap Psikologi, coping behavior adalah tingkah laku atau tindakan pengulangan sebarang perbuatan di mana individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya dengan tujuan menyelesaikan sesuatu masalah. Dari segi sejarah, perkataan cope berasal daripada perkataan Latin corpus yang bermaksud untuk mengubah, dan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Kamus Webster, biasanya digunakan dalam paradigma psikologi untuk menandakan berurusan dengan atau cuba mengatasi masalah dan kesukaran. Dari segi sejarah istilah pula, mengatasi secara rasmi digunakan oleh abstrak psikologi hanya pada tahun 1967. Penanganan mula-mula dibuktikan semula sebagai proses pemikiran dalam psikologi dan boleh dikesan kembali kepada konsep mekanisme pertahanan yang diterangkan dalam model psikoanalisis oleh pakar neurologi Austria terkenal iaitu Sigmund Freud. Sekian, terima kasih. Seterusnya, maklumat yang kami perolehi daripada kajian adalah berkenaan coping behavior atau tingkah laku mengatasi yang dipraktikkan oleh jururawat dalam menangani tekanan yang dialami oleh mereka ketika berhadapan dengan pesakit kritikal COVID-19. Kajian ini menyatakan bahawa faktor tekanan utama yang dirasai oleh mereka adalah disebabkan oleh ketakutan dan kebimbangan serta peningkatan beban yang tinggi yang ditanggung oleh mereka ketika pandemik, menyebabkan emosi mereka terganggu dan berasa kurang semangat. Rehat dan sokongan merupakan pendekatan yang diambil oleh mereka ketika berhadapan dengan tekanan. Salah seorang responden telah menyatakan bahawa salah satu cara bagi mengatasi tekanan adalah mendapatkan sokongan daripada individu terdekat seperti ahli keluarga dan rakan-rakan. Dalam kajian ini juga, penyelidik berpendapat bahawa individu akan merasai tekanan yang tinggi sekiranya tidak mendapat sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan. Jadi, ini menunjukkan bahawa sokongan amat penting bagi individu dalam mengurangkan tekanan. Jika kita lihat, tekanan yang dirasai adalah disebabkan pandemik yang mana ia merupakan masalah di luar kawalan seseorang. Oleh yang demikian, pendekatan yang dipraktikkan merupakan kaedah yang terbaik kerana ia berfokus kepada emosi yang meredakan tekanan diri seseorang individu. Itu sahaja daripada saya. Kajian seterusnya ialah berkaitan tentang penilaian kognitif dalam menghadapi tekanan dan ketakutan daripada penyakit COVID-19 dalam kalangan penduduk Pakistan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan dan ramalan penilaian kognitif dan mengatasi tekanan dan ketakutan daripada penyakit COVID-19. Reka bentuk penyelidikan kerata rentas telah digunakan. Data dikumpul daripada 980 peserta daripada hampir 39 profesion berbeza menggunakan teknik persampulan bertujuan. Antara faktor yang boleh digunakan untuk mengatasi tekanan dan ketakutan ini ialah daripada peringkat umur, tahap pendidikan dan latihan pengurusan tekanan yang pernah dihadiri sebelum ini. Wanita lebih cenderung untuk merasai ketakutan dan tekanan ini berbanding daripada golongan lelaki. Keputusan analisis regresi berganda hierarki menunjukkan bahawa ancaman pemusatan, penilaian tekanan dan pengendalian emosi mengelak secara signifikan meramalkan tekanan secara positif, manakala penilaian kawalan kendiri dan menangani emosi aktif secara signifikan diramalkan tekanan secara negatif. Teori personality yang berkaitan dengan terminologi coping behavior atau dikenali sebagai tingkah laku mengatasi ialah teori psikologi individu. Teori ini diperkenalkan bermula pada tahun 1916 sehingga 1997 dan teori ini juga diperkenalkan oleh Gordon Allport. Dalam teori psikologi individu ini, Allport telah menyatakan trait personality merupakan antara ciri-ciri yang memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku seseorang. Trait personality ini meliputi 3 aspek iaitu sosial, persekitaran dan pengaruh budaya.
Trait juga berperanan sebagai cara dan daya tahan yang konsisten dalam berhadapan dengan keadaan di sekeliling kita. Ciri-ciri trait yang dinyatakan oleh Alport adalah trait personality adalah sebenar atau nyata yang wujud dalam diri setiap kita. Trait ini juga dapat menentukan tingkah laku seseorang. Hal ini kerana ia dapat merangsang diri seseorang untuk mencari stimuli yang sesuai dan berinteraksi dengan persekitaran bagi menghasilkan tingkah laku. Selain itu, trait ini juga boleh dibuktikan dengan menggunakan eksperimen dan pengalaman praktikal. Trait ini bersangkut paut antara satu dengan yang lain. Sebaliknya, trait ini juga boleh bertindih di antara satu sama lain walaupun ia mempunyai ciri-ciri berbeza. Trait ini juga boleh berubah mengikut keadaan. Hal ini kerana trait juga mempunyai dua jenis, iaitu trait individu yang dikenali sebagai watak pribadi dan trait umum yang dikenali sebagai trait. Terminologi tingkah laku mengatasi ataupun dikenali sebagai coping behavior ini meliputi trait kardinal. Trait kardinal amat mudah meresap dan amat berpengaruh sehingga ia menyentuh hampir semua aspek kehidupan seseorang itu. Trait kardinal ini juga merupakan pengaruh kuat yang akan mendominasi tingkah laku. Terminologi tingkah laku mengatasi ataupun coping behavior ini ialah satu tindak balas seseorang individu sama ada mahu elakkan atau menghadapi masalah yang akan berlaku. Kesannya, dengan menggunakan teori psikologi individu ini, seseorang boleh mengetahui tingkah laku mengatasi yang boleh digunakan oleh mereka. Untuk terminologi tingkah laku mengatasi ini, setiap individu mempunyai hak yang sama untuk melakukan perubahan dalam diri ataupun kekal dengan tindakan yang sama. Sekiranya individu tidak mempunyai keinginan untuk melakukan perubahan bagi memajukan diri mereka, maka mereka akan kekal di kedudukan yang sama dan tidak ada perubahan dalam diri mereka. Oleh itu, teori psikologi individu ini boleh dikaitkan dengan terminologi tingkah laku mengatasi kerana teori ini mempengaruhi kuat dan mendominasikan tingkah laku seseorang individu. Setiap individu boleh menggunakan teori ini dengan terminologi tingkah laku mengatasi. Hal ini kerana setiap permasalahan yang wujud dalam diri kita dapat diselesaikan kerana setiap perkara yang berlaku pasti mempunyai jalan penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haziq Aiman bin Fauzi bernombor matrik 279219. Pada hari ini saya akan berkongsi kepada anda apakah alat ukur ataupun ujian bagi mengukur tahap coping behavior terhadap seseorang. Okey, berdasarkan yang anda boleh lihat di atas, itu merupakan jurnal yang dibuat oleh Ahmad dan kumpulannya yang telah mengkaji sifat psikometrik terhadap coping behavior dalam kalangan pelajar. Kajian ini telah dibuat di negara Arab dan sampelnya merupakan dalam kalangan pelajar universiti yang melibatkan seramai 587 responden. Analisis kajian ini telah menggunakan Amos software. Bagi aspek scoring pula, ia telah bermula dengan kosong, iaitu tidak pernah. Satu pula ialah hampir tidak pernah. Dua ialah kadang-kadang. Tiga ialah agak kerap. Dan empat ialah sangat kerap. Skor yang lebih tinggi menunjukkan ia adalah tindak balas terbesar untuk strategi mengatasi tersebut. Dalam kajian ini, kita melihat bahawa terdapat 3 faktor dimensi, iaitu faktor pertama ialah penyelesaian masalah. Ini maksudnya, seseorang itu mahu mengubah tekanan yang timbul daripada situasi yang tertekan. Faktor kedua pula ialah tingkah laku mengelak, iaitu usaha untuk mengelakkan situasi yang tertekan. Faktor ketiga pula ialah bersifat optimis, iaitu bermaksud usaha untuk mengekalkan sikap positif daripada situasi yang tertekan.
Baiklah, kita beralih kepada kelebihan dan kelemahan dalam kajian ini. Antara kelebihan kajian ini ialah dapat menilai daya tindak balas pelajar terhadap penguasaan dalam pembelajaran. Seterusnya, kajian ini juga boleh dijadikan contoh dan diguna pakai oleh pihak sekolah, pihak universiti dan pelbagai pihak lagi dalam mengukur kebolehan pelajar itu sendiri. Seterusnya, kita beralih kepada aspek kelemahan pula. Ianya juga turut dipersetujui oleh pembuat kajian ini bahawa kajian ini tidak merangkumi kehidupan pelajar itu sendiri, dan mereka juga turut bersetuju bahawa versi alat ukur bagi skala dalam kajian ini perlu diubah sesuai bagi lelaki dan perempuan dewasa. Baiklah, sekian daripada saya. Terima kasih. Secara ringkasnya, tingkah laku mengatasi coping behavior melibatkan penyesuaian kepada tuntutan luar biasa atau tekanan. Ianya memerlukan usaha yang besar dan menggunakan tenaga yang lebih besar daripada apa yang diperlukan dalam rutin harian kehidupan. Setiap orang mempunyai cara yang berbeza dalam menangani masalah dan tekanan tertentu. Terdapat juga sesetengah manusia yang mengaplikasikan strategi menghadapi ataupun dikenali sebagai coping strategies dalam kehidupan mereka berbanding yang lain. Sebagai contoh, tekanan yang berkaitan dengan kerja lebih cenderung untuk menimbulkan strategi penyelesaian masalah. Mereka yang menggunakan strategi mengatasi masalah akan menumpukan pada masalah itu sendiri dan cuba menangani punca kesusahan. Contohnya termasuk menganalisis situasi, bekerja lebih keras, mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari dalam kehidupan sehariannya dan bercakap dengan seseorang yang mempunyai kesan langsung terhadap situasi tersebut. Perbezaan dalam strategi menghadapi ini biasanya mencerminkan perbezaan personaliti. Tingkah laku mengatasi coping behavior amat penting untuk menilai keseluruhan gaya hidup kita apabila menghadapi tekanan yang ketara. Oleh itu, kita hendaklah melibatkan diri dalam aktiviti mengurangkan tekanan untuk membantu pendekatan keseluruhan manusia untuk menghadapi tekanan. Sekian daripada kami. Terima kasih.